Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar jelas tak suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar. Okey. So kita buat perbincangan soalan. Cikgu nak bincang soalan objektif saja untuk pagi ni. Sebab cikgu ada hal pagi ni. So kita tengok soalan yang pertama. Dah jawab ke belum ni? Skema cikgu dah bagi ke belum ni? Cikgu rasa macam cikgu tak bagi lagi Ya. skema. Ha? Dah bagi ke belum skema? Bagi dah cikgu. Bagi dah. Okey, so tak ada masalah Okey, polimer kita pergi dengan ringkas Okey, molekul rantai panjang yang terdiri daripada gabungan ulangan unik asas yang panjang. Okey, dipanggil polimer. Okey, ini adalah kita panggil polimer. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah merupakan ciri bagi polimer termoplastik? Mungkin sebenarnya awak kena awak kena banyak untuk mengingat benda ni. Okey, polimer termoplastik. Bagaimana polimer termoplastik ni? Okay, betul ke jawapan dia? Dia bagi polimer termoplastik boleh diaktifkan berulang kali apabila dipanaskan dan boleh dikitar semula. Betul ke yang tu? Tengok tak jawapan dia? Polimer termoplastik. Betul cikgu. Betul dah Okey, so jawapannya adalah B. Okay, yang boleh dikitar semula. Macam mana dia panggil polimer termoplastik ni? So boleh tengok rujuk buku awak, buku teks awak. So kita tengok yang mana dikatakan polimer termoplastik. Tengok satu-satu. Polimer termoplastik. Okey, so contoh polimer termoplastik ni adalah ini contoh polimer termoplastik Jadi dia kata apa dia? Polimer termoplastik adalah polimer yang dapat diacus berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. Ini adalah polimer termoplastik. Contoh polimer termoplastik kita ada polietina, kita ada PVC iaitu polyvinyl klorida dan juga nylon. Ini contoh polimer termoplastik. Okay. Jadi apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebur, mengeras dan mengeras apabila disejukkan. Okey. Jadi betullah iaitu polimer termoplastik ini dia boleh dipanaskan dan boleh dikitar. Okey, dia boleh diaktifkan berulang kali apabila dipanaskan dan boleh dikitar semula. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, antara berikut yang manakah merupakan padanan yang betul? Okay. So, starch isoprena salah Isoprena ni sepatutnya dia dengan latex latex ataupun tisu getah ataupun getah asli. Getah asli glukosa pun salah. Okey, sepatutnya hang ni duduk sini lah. Okey, spongy sepatutnya duduk situ. Okey, polystyrena. Okey, dia adalah styrena monomer dia. Ni memang kena hafal. Okey, kalau tidak hafal, memang kita tak boleh hafal tu, tak boleh nak jawab lah. Ini betul. Polyvinyl klorida dia punya monomernya adalah dua poli je. So, dia akan jadi monomer sepatutnya kat sini adalah vinyl klorida. Okey, klorida. Jadi, salah duduk di sini, maka jawapannya adalah C. So, kita pergi kepada soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah merupakan polimer bagi monomer ini? Okey, monomer ini. So, kalau kita tengok C1, 2, 3, maknanya dia adalah propina. Dia adalah propina. So, bila dia jadi polimer, maka kita letak poli kat kan? So, dia akan jadi polipropina. Okey, polipropina. So, kalau tak faham tanya ni. Okey. Tapi sebenarnya tajuk ni memang banyak untuk kita hafal saja. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 5. Ahmad ialah seorang penolong getah. Dia mengumpulkan latex daripada pokok getah dan membawanya ke kilang. Apakah yang perlu Ahmad lakukan untuk menghalang latex daripada menggumpal sebelum dia sampai ke kilang? Jadi latex ni bila kita sebut perkataan latex, so kita kena ingatlah, okay, monomer dia adalah isoprena. So kalau kita tengok latex, okay, dia punya ni adalah molekul latex. Okay, so dia dikelilingi oleh membran protein yang bercas negatif. Okay, ini adalah molekul latex. Ini adalah membran protein.
dan rapor ini dia bercas negatif. Jadi kalau kita tak nak bagi dia menggumpal, maka yang kita perlu tambah dalam dia adalah unsur yang mengandungi ion negatif lah. Okey, kalau cuka ada ion H+. So H+ tak boleh. H+ ni akan menyebabkan getah itu akan menggumpal. Amonia, bila lautan amonia ni dia ada OH sebab dia adalah alkali lemah. Cairkan lateks, okey. Cairkan lateks dia akan menggumpal juga. Okey. Tambahkan secawan garam. Garam tidak memainkan peranan dalam lateks tersebut. Tidak menyebabkan lateks tu menggumpal. Akan menyebabkan lateks tu menggumpal saja. Okey. Jadi, yang mana menyebabkan lateks tidak menggumpal, maka jawapannya amonia. Okey. Jadi, untuk makna awak ingat satu saja, iaitu kegunaan H+. Okey. H+ ni daripada asid. Kemudian kegunaan OH- ini adalah daripada alkali. Okey. Jadi di sini apa yang perlu awak tahu untuk lateks, kalau kita guna asid, okey, maknanya lateks ni akan menggumpal. Kalau kita guna alkali ni lateks tidak menggumpal. Tidak menggumpal. Okey, tidak menggumpal. Ini lateks menggumpal, ni lateks tidak menggumpal. Okey, sama ada kita guna asid atau alkali ni kita kena ingat. Kenapa kalau kita guna alkali tidak menggumpal? Sebab alkali ni ada OH-. Okey, OH-. Kalau OH- maknanya kat sini OH-. Okey, kalau kita ambil OH ada minus, ni ada minus, maka apa yang berlaku kat sini? Dia menolak. Menolak. Okey, satu sama lain. Itu segi yang pertama. Segi yang kedua, dalam udara dia ada bakteria. Bakteria. Okey, bakteria ni dia akan produce asid laktik. Bila kita sebut asid laktik, tak kisahlah asid apa, dia mesti ada ion H+. Jadi maknanya ion H+ akan hadir dalam lateks tersebut. Jadi tujuan kita masukkan OH- adalah untuk kita meneutralkan H+ tersebut supaya H+ itu tidak boleh menyebabkan lateks itu menggumpal. Tetapi kalau kita tak bubuh OH-, okey, kita bubuh asid, so dia akan menggumpal dengan cepat. Kalau kita tak bubuh asid, tak bubuh alkali pun dia akan menggumpal juga sebab ada bakteria dalam getah tersebut. Okey. Ada soalan nak tanya? Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada So soalan nombor 6, getah merupakan bahan industri utama di Malaysia. Oleh itu, getah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara kita. Salah satu kegunaan getah ialah pembuatan tayar. Okey, bahan yang digunakan untuk menghasilkan getah tayar adalah getah terbukan, iaitu getah asli yang ditambah dengan bahan X untuk menjadikan lebih kuat di samping mengekalkan kekenyalannya. Apakah bahan X? Okey, ni tak ada masalah. Soalan dia berjela-jela. Cuma dia nak tahu bahan X. Kalau ia adalah tindak balas pemvulkanan, maka bahan X itu adalah sulfur. So, kita pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Rajah 2 menunjukkan formula struktur monomer. Okey, ini monomer getah. Okey, so namakan sebatang mengikut sistem penamaan IUPAC. So, bila kita nak tengok sistem penamaan IUPAC, maka kita tengok ada ikatan Durbel. Ada 2 ikatan Durbel. So, ini kumpulan, kita panggil apa dia ni? Kumpulan alkin. Okey, so syarat dia, oleh kerana kita ada 2 ikatan Durbel dan juga kumpulan alkin, maka kumpulan alkin ni mesti duduk di karbon kecil lah. Jadi, kita letak 9, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, so kita tengok kumpulan alkin ni duduk di karbon nombor berapa? Karbon nombor 2. So nama dia akan jadi 2 metil. Okey. Rantai panjang ada berapa? 4. 4 ni dia butch. Okey. Ikatan Durbel ada di karbon nombor 1 sel, karbon nombor 3 sel. So 1, 3. Oleh kerana 2 ikatan Durbel dia akan jadi di. Di apa? Di-ina. Okey, so kita tengoklah 2 metil but 1, 3 di-ina, iaitu jawapannya adalah C. Okey.
So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 8. Antara berikut yang manakah getah sintetik? Okey, getah sintetik. So getah sintetik ni awak boleh tengoklah nota ya. So dia bagi kat sini adalah okey, kalkul kalkul. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 9. Seorang pengilang perlu menghasilkan paip air yang tahan lama dan tidak mudah berkarat. So paip air tahan lama, tidak mudah berkarat ni kita boleh tengok kat rumah lah. Kat rumah kita guna PVC. PVC ni apa dia? Iaitu polyvinyl klorida. Okey. So soalan nombor 10. Antara berikut yang manakah boleh digunakan untuk menangani isu pencemaran alam sekitar disebabkan oleh pembuangan sisa. Okey, untuk menangani isu bahan yang tidak boleh terbiodegradasi ni adalah iaitu kita kena guna semula lah. Tak kisahlah dia tu plastik ke ataupun dia tu getah ke, benda yang tidak boleh tidak boleh dilupuskan oleh bakteria, maka kita perlu gunakan 3R, okey, iaitu reuse, reduce dan recycle. Tu. Jadi kita boleh guna semula bahan buangan getah tersebut. Okey. Soalan nombor 11. Antara berikut yang manakah digunakan untuk mensintesis polimer daripada monomer dengan dua kumpulan berfungsi reaktif. Okey. Kumpulan berfungsi reaktif ini yang kita guna adalah kalau kita tengok dia duduk di mana kumpulan berfungsi ni, dia duduk di penambahan kondensasi ni. Cuba tengok penambahan. Dia ada dua penambahan kan? Okey, dua kumpulan berfungsi. So cuba tengok buku teks awak. Kita tengok buku teks, dari segi penambahan ni kita ada dua jenis penambahan. Okey. Okey, ni pempolimeran penambahan. Okey, pempolimeran penambahan. So bila refer buku teks awak, okey, pempolimeran penambahan maknanya tambah je. Tambah ke apa dia? Tambah bahan yang sama saja. Tambah bahan yang sama. Kalau etina dia tambah banyak etina. Okey, so kita tengok contoh dia bagi kat sini. Ni penambahan. Kita panggil pempolimeran penambahan. Dia tambah benda yang sama saja. Tambah. Jadi benda yang sama, kumpulan berfungsinya sama. Okey, bukan kumpulan berfungsi berbeza. Okey, ni adalah tindak balas pempolimeran penambahan. So kalau kita tengok yang kedua, kita ada pempolimeran kondensasi. Kondensasi pula nampak tak? Daripada diol kepada asid karboksilik kan? COOH. Okey, daripada asid karboksilik alkohol. Maknanya dua yang ditambah ini adalah daripada kumpulan berfungsi yang berbeza. Iaitu yang ni daripada alkohol. Hak ni adalah daripada alik-alik ni kita boleh kata dia ada COOH ni adalah asid karboksilik lah. Okey. Hak ni kita belajar dak karboksilik. Okey, so kalau dia ada dua kumpulan berfungsi, contoh juga hak ni. Okey, hak ni. Okey, daripada dia ada NHH, okey, hak ni ada COOCR. Okey, dua ni adalah kumpulan berfungsi yang berbeza. Hak ni ada double bond O. Okey, bila kedua kumpulan berfungsi berbeza bergabung, dia dipanggil tindak balas pempolimeran kondensasi. Okey, jadi kat sini untuk kita jawab soalan ini, okey, yang manakah? So, jawapannya adalah pempolimeran kondensasi. Okey, boleh faham ke sini? Setakat ni, cikgu laju ni. Okey, boleh follow? Boleh Boleh follow ke cikgu ni? Boleh? Boleh cikgu. So kita pergi kepada soalan nombor 12. Antara pernyataan berikut yang manakah benar untuk menerangkan penggumpalan getah. Okey, so penggumpalan getah. So kita tahu getah ini, tadi cikgu dah ayat dah. Okey, kita tahu getah ini dia terdiri pada molekul dia. So molekulnya dikelilingi oleh membran protein bercas negatif. So yang kita nak gumpalkan dia, kita perlukan ada ion hidrogen. Barulah dia boleh meneutralkan cas negatif pada membran protein. So kat sini kita tengok, okey, zat-zat bergabung menyebabkan penggumpalan tidak jelas. Okey, ion hidrogen daripada asid meneutralkan cas negatif pada membran protein. So betul.
Ion hidroksida daripada amonia meneutralkan ion hidrogen daripada asid laktik. Okey, asid laktik. So dia meneutralkan saja. Dia meneutralkan kat sini menyebabkan getah ini tidak menggumpal lah. Okey, tidak menggumpal. Okey. Jadi tolakkan antara zarah bercaj negatif menghalang. Okey, zarah daripada mendekati satu sama lain. Ini menunjukkan bahawasanya zarah tidak menggumpal. Yang menunjukkan zarah ni menggumpal adalah bila ion hidrogen daripada asid meneutralkan caj negatif pada membran protein. So bila membran protein itu tak ada caj, barulah zarah lateks itu akan berlanggar satu sama lain. So kita pergi kepada soalan nombor 13. Okey. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi getah P. Okey, so yang ni awak kena ngapa jugalah. Okey, yang mana getah P ni kita boleh ambil neoprena. Waktu kita boleh hafal benda ni So kita pergi kepada soalan nombor 14. Antara berikut yang manakah tidak diperbuat daripada getah sintetik? Okey. Jadi getah sintetik ni, okey, kalau kita tengok, ke mana sah ni jawapan dia ni? Yang tidak diperbuat daripada getah sintetik adalah gelang getah. Okey, gelang getah. Okey, kalau kita tengok gelang getah tu tidak kuat mana, okey. Okey, so dia tidak diperbuat daripada getah sintetik. Okey, so nombor 14, okey. Antara gabungan berikut yang manakah merupakan polimer sintetik? So polimer sintetik, hak ni bukan, hak ni bukan. Jadi ni polimer sintetik, hak ni polimer sintetik. So jawapannya adalah D. Okey, D. Okey, so kenapa kita kata dia adalah polimer sintetik? Kenapa? Okey, sebab ni propina ni kan. Dia ambil propina saja, ni propina ni. Gabung propina. Jadi polipropina. Jadi sintetik lah tu. Macam polivinyl klorida. Dia ambil vinyl klorida saja. Vinyl klorida. C double bond C. Kat sini kita ada Cl. So sini H, sini H, sini H. Dia gabung yang ni banyak-banyak. So jadi polivinyl klorida. Jadi di sini dua-dua ini adalah dicipta. Okey, dicipta oleh manusia. Dia tidak terjadi dengan sendiri. Okey, maka kita panggil ia adalah polimer sintetik. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Antara, okey, yang berikut yang manakah menghubungkan dengan betul polimer kepada jenis polimer. Yang ni cikgu rasa tak ada masalah yang ni. Awak kena hafal dia, kena hafal. Iaitu polyester adalah polimer sintetik. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 17. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar tentang pempolimeran kondensasi. Okey, so pempolimeran kondensasi yang tidak benar. Yang tidak benar. So yang tidak benar kalau kita tengok sini. Okey, polimer dihasilkan ialah polimer kondensasi. Betul. Satu molekul kecil dihasilkan untuk setiap ikatan baru. Okey, satu molekul kecil, betul. Okey, sebab ada yang keluar tu kan. Ada yang keluar. Kondensasi tu ada yang keluar kalau kita tengok tadi. So bila keluar, maka dapatlah satu molekul kecil terhasil. Okay, yang ketiga, setiap monomer mengandungi sekurang-kurangnya dua kumpulan berfungsi. Betul, sebab kita tengok dah tadi. Okay, ada yang apa tu, contoh tadi ada karboksilik asid dengan alkohol tadi kan, contoh kita. Okay, monomer umumnya terdiri pada dua unsur bukan logam. Ni salah lah, sebab ini tidak benar. Mana ada logam kan? Okay, yang yang bergabung itu semuanya bukan logam. So soalan seterusnya, soalan nombor 18. Rajah menunjukkan formula struktur bagi dua jenis getah berbeza iaitu X dengan Y. Okey, so kalau kita tengok daripada X dengan Y, kita nampak rantai silang, maka Y ni adalah getah terbakan. Manakala X ni adalah tak terbakan. Okey, so kalau kita tengok yang manakah benar, getah X lebih kenyal, salah lah. Yang lebih kenyal mestilah getah Y. Getah X lebih mudah dioksidasi, salah lah. Oh, sorry, betul. Okey. Ni betul lah kan? Okey, getah X lebih mudah dioksidasi, betul. Okey, betul ya ni. Okey, sebab apa betul? Sebab dia getah terbakan, tak terbakan ni memang sifat dia dah lah. Mudah dioksidasi, tidak kenyal. Getah X lebih tahan kepada haba, salah. Y yang lebih tahan kepada haba. Getah Y mempunyai X mempunyai takat lebih tinggi, salah. So jawapan dia adalah B. Okey. Tajuk ni memang banyak kena hafal Okey. So soalan seterusnya, antara pernyataan berikut yang manakah benar bagi menerangkan getah. Okey, bagi
menerangkan getah yang pertama. Getah asli kenyal tetapi getah sintetik tidak kenyal. Okey. Salah lah kan? Okey. Sintetik tu lebih kenyal. Okey. Getah asli dan getah sintetik mengambil masa yang lama untuk terurai. Okey. So, jawapan itu adalah dia tidak terurai pun benda ni. Dia kata ambil masa untuk terurai. Kalau kita tengok, dia memang tidak terurai lah. Okey, getah tu. Cumanya dia jadi repuk gitu je. Terurai maknanya dia akan jadi benda lain. Okey, so si getah asli ialah penebak haba. Okey, ni pengalih haba. Salah di sini. Getah asli senang dioksidakan, getah sintetik tahan pengoksidaan. Okey, jawapannya adalah B. Betul dua-dua. Okey. Kalau dia kata lama terurai ni maknanya dia terurai lama-lama pun tak kisahlah dia akan terurai juga. Tetapi bahan ni dia tidak terurai. Okey. So, pasangan polimer dan kegunaannya yang betul. So, dia kata kat sini perspek untuk buat plastik. Okey. Nylon untuk buat tali. Okey. Kemudian gentian sintetik, polipropilena untuk buat kaca keselamatan. Okey, dan tingkap kapal terbang. So, politina, kulit tiruan. So, ya kat sini kalau kita tengok yang mana ke betul, okey, kita boleh ambil B, nylon. Okey. So, ada soalan tak nak tanya cikgu? Kalau kita tengok tali ke, tali wat ngai. Wat ngai tu, okey, dia adalah nylon lah. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Cikgu nak berhenti setakat ni sajalah sebab cikgu ada kerja. So, cikgu cikgu tinggalkan soalan struktur. Awak jawab soalan struktur. So, kita akan bincang soalan struktur pada hari Rabu nanti insya-Allah. Ada soalan lagi tak nak tanya kat cikgu? Ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Okey, dah jawab semua dah soalan struktur pun. Ada lagi yang belum jawab? So, ambil masa seterusnya kita ada sejam lagi untuk jawab soalan struktur Okey, so cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni lah. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey dah kah?